kita orang rasa macam terkilan. Kenapa isu tu terus digembar-gemburkan sedangkan tak bagi peluang untuk kita orang betulkan? Bagi saya ruang untuk selesaikan masalah ni professionally dengan baik dan dengan tenang tanpa pressure daripada mana-mana pihak lain yang tak berkaitan. Sebenarnya sekecil-kecil sokongan tu sebenarnya besar impact dia dalam hidup saya. Untuk MK membuka kes tersebut, dia akan mengesankan banyak pihak sebenarnya. MK nak dia bertanggungjawab sepenuhnya. Saya mungkin tidak akan tinggalkan dunia lakonan sebab itu dah jadi minat saya. Sebelum ni Nana dengan Kai Bahar. So orang selalu gosip-gosipkan. So kali ni seronok sikit lah sebab tak ada orang gosip. Kita tak naklah gaduh-gaduh. Saling maafilah. Saya pun minta maaf kepada dia dan keluarga ke apa. Kita bukan gelabah, kita orang rasa macam terkilan. Kenapa isu tu terus digembar-gemburkan sedangkan tak bagi peluang untuk kita orang betulkan pun dulu. Kalau ada kat luar sana yang rasa kurang senang dengan cara Aina dan tim Aina bekerja, kami minta maaf. Kalau boleh, I nak avoid. Tapi kalau itu memang dah kuat ke situ, kedua, ketiga, keempat. Nampak tak? Takutlah statement Izli ni. Ya, ceria-ceriakan hari Minggu anda bertemankan saya Awal Asyari dalam Melody. Dan terima kasihlah orang kata tak jemu-jemu setiap hari Ahad pukul 12 je buka TV untuk mendapatkan berita-berita sensasi yang berkenaan dengan dunia seni tanah air. Nampaknya hari ini saya berkeseorangan saja sebab Jana rasanya tak boleh berhenti nangis. Nangis 1 minit dekat Instagram, mungkin dia sambah lagi 1 hari, mungkin sebulan. Jadi kepada Jana, nak buat macam mana kan? Minggu lepas kau seronok sangat, bertenaga minum Red Bull. Tapi alih-alih hari ni penat pula. Kalau penat, bagi job tu kat sini. Tak payah ambil semua. Okey? Dan banyak lagi cerita-cerita menarik yang kita akan paparkan kepada anda. Antaranya cerita MKK Click. Cerita pasal Izlin. Cerita yang tak berkesudahan. Majlis pernikahan Nilofa yang masih lagi dalam siasatan dan sebagainya. Tapi tak apa, kita biarkan mereka sebentar saja lagi. Kita simpan. Sekarang ni kita nak bersama dengan seorang pelakon lelaki ataupun hero Melaya yang katanya telah kerugian. Yelah, adat bisnes kan. Saya buat bisnes pun pernah rugi. Jadi semua orang pernah buat bisnes rugi. Tapi yang penting kita bangkit daripada kerugian dan juga kekalahan kita. Dan kita jadikan ia sebagai contoh dan teladan untuk kita terus, orang kata, buat bisnes baru dan berjaya insyaAllah. Apa-apa pun kita bersama dengan Syahrul Rizwan sebentar saja lagi. Sambil-sambil tu ringankan jari jemari anda untuk tweet lah kita. Ataupun follow kami dekat Instagram. Ataupun kalau tweet tu, letakkan hashtag ataupun tanda pagar Melody TV3. Untuk kita improvekan lagi rancangan kita. Apa-apa pun, jom kita saksikan cerita Syahrul Rizwan yang katanya kerugian tapi bangkit daripada kekalahan. InsyaAllah aku dapat kerja nanti, kita share. Kalau aku nak pergi mana? Pelakon Syahrul Rizwan pernah mengalami kerugian hampir RM30,000 Malaysia dalam perniagaannya sebelum ini. Namun ia tidak mematahkan semangat pelakon ini untuk melabur dalam perniagaan baru. Boleh kongsikan orang kata drama terbaru Syahrul Rizwan yang boleh ditonton oleh peminat-peminat di luar sana? Menjelang Ramadan ni, jadi anda semua boleh disajikan dengan satu cerita air mata, Sabarlah Duhai Hati, yang mana saya berlakon bersama dengan Amira Rosli, Izu Islam, Putri Salahliana dan juga ramai lagi pelakon-pelakon hebat. Bawah arahan Pali Yahya, produksi Suhan Movies. Jadi itu berkenaan dengan perkembangan terbaru. Baru ni Syahrul Rizwan ada mengeluarkan produk sendiri. Apa yang menarik saya baca, katanya sebelum ni pelbagai perniagaan yang pernah diceburi oleh you. Katanya sampai kerugian berpuluh ribu. Jadi ianya tidak mematahkan semangat Syahrul. Jadi apa yang boleh dikongsikan? Apabila kata tak putus-putus lah, tak give up untuk nak buat perniagaan baru. Saya anggap apa yang saya jalankan sebelum ini tiada ilmu. Dan Alhamdulillah pada awal produk keluaran terbaru, wangian di rumah juga, kereta yang kita keluarkan setakat hari ini 3 minggu kita dah habis dalam 15,000 unit dan juga insyaAllah barang-barang akan sampai bulan 4 nanti kita ada 100,000 incoming. Benda tu saya rasa satu achievement yang baru untuk saya. Terima kasih juga pada tim, terima kasih pada partner saya. Dulu saya buat bisnes, saya tak ada ilmu, saya tak ada partner. Tapi pada hari ini saya ada orang yang kuat di belakang saya, banyak guide saya nampak peluang untuk lebih jauh ke depan lah insyaAllah. Ada tak rasa mungkin orang kata sedikit trauma ke ataupun sedikit takut lah lepas ni kalau perniagaan tu tidak menjadi? Kita
bukan nak doakan yang tidak baik, tapi kan pasti ada jangka masa panjang kan melihatkan perniagaan baru ni. Jadi apa yang Sarul boleh katakan backup plan lah? Saya ambil kata-kata Jack Ma, kita tak boleh belajar daripada kejayaan. Kita seharusnya belajar daripada kesilapan. Jadi apa yang saya buat pada tahun 2021 ini, saya sedang belajar melalui kesilapan-kesilapan saya yang dulu. Yang mana pada tahun ini saya sebaik boleh saya tidak melakukan kesilapan-kesilapan dalam bisnes yang pernah saya lakukan sebelum ini, dan alhamdulillah saya tak pernah patah semangat. Saya percaya setiap apa yang menjadi itu menjadi pengajaran untuk saya bekalkan untuk saya hadap pada masa depan. Jadi apabila kerugian begitu banyak kan, modal, duit, macam mana you membina kembali? Kau kata nak membuat perniagaan baru mesti melaburkan duit yang banyak juga. So bagaimana? Yang kerugian tu lama dah. Itu pada tahun 2016, pada tahun 2017, 18. Jadi pada tahun ini dan juga tahun 2019, bermula 2019, 2020, 2021 saya kumpul duit. Berlakon mesti berlakon, and then alhamdulillah rezeki pun banyak. Jadi kita pun dah tahu kena ada simpanan. Pada tahun 2021 ini untuk melaburkan duit sebanyak 250,000 dalam satu bisnes itu sangat besar. Tapi bila kita ada tim yang kuat, kita yakin return of investment yang kita buat itu sepanjang berapa tahun ataupun berapa bulan, insyaAllah benda ni akan bagi peluang yang besar dalam bisnes saya. Kita melihatkan Syarizwan kalau interview je pasti ada perniagaan. Itu je perniagaan. Jadi lakonan tu macam mana Sarul? Adakah fokus utama you perniagaan, lakonan nombor 2 ke bagaimana? Pernah terdetik rasa macam nak berhenti berlakon, tapi tak boleh lah. Kita dah 10 tahun dalam industri, kita beli rumah pun pakai duit berlakon, kita kahwin pun pakai duit berlakon, macam-macam. Jadi saya rasa saya mungkin tidak akan tinggalkan dunia lakonan sebab itu dah jadi minat saya. Bak kata orang ada seorang pelakon yang lama, jangan tinggalkan berlakon, jadikan berlakon itu satu hobi yang sangat serius. Mungkin insyaAllah pada tahun-tahun depan, bukan masa yang terdekat lah, mungkin saya akan lebih memilih naskah-naskah saya. Mungkin kita boleh jadi macam Datuk Roshamno, walaupun dia tak berlakon tapi dia masih lagi produk-produk dia berjalan. Sebab saya percaya menjadi seorang selebriti, kita dah selalu sepanjang 10 tahun orang nak sebut nama kita, Syarul. Seandainya satu hari nanti bila orang tak sebut nama kita, benda tu akan jadi macam pelik lah. Itu juga pesan Datuk Rosham pada kita. Sebab saya memang banyak produk saya dengan Datuk Rosham. Dia pun selalu cakap kita kena ada plan. Dia pun ada juga ajar saya macam mana untuk buat production, apa hala tuju selepas ni. So hopefully perancangan tahun 2021 dan ke depan ni mengikut plan yang saya rancang lah. Amin. Amin. Ya, itu dia. Syahrul Rizwan, semoga berjaya insya-Allah. Dan sekarang ni saya rasa macam mood Korea sangat annyeonghaseyo. Sebab kita ada Yuna Ray dan juga Rizal, ataupun lebih dikenali ataupun popular dekat Instagram dengan nama Durian Kimchi. Yeay. Apa khabar? Kabar baik. Kabar baik. Kabar baik. Yuna Ray nama Koreanya. Ya. Kalau nama Malaysianya, nama nama Mariam. Islamnya Mariam. Sedapnya nama. Apa khabar? Kabar baik. Kabar baik. Okey, you guys antara orang yang macam selalu keluar dekat explore dengan apa gelagat-gelagat masak dan sebagainya kan dekat YouTube dan sebagainya. Jadi dengar-dengar cerita ada satu program baru yang akan keluar di TV3. Siapa nak cerita ni? Betul. Saya serahkan kepada Mariam sebab dia lah pengacara sebenarnya. Oh, Mariam pengacara dia. Alamak, overrun lah kita, Mariam. Cakap satu-satu nanti. Boleh cakap laju? Satu-satu cakap. Confirm overrun. Okey, Mariam cerita sikit pasal apa nak masak ni. Ya, ini program nama memang apa nak masak ni. Lepas tu, apa dia pasal apa? Cerita dia. What is it all about? What is it all about? ini saya masak 버르부커. Apa tu? Menu berbuka. Ya, menu berbuka untuk. Menu berbuka. Ya, saya kongsi special apa ada. Kongsi, tak apa. Memang dia orang memang suka gelak. Abang-abang kan memang suka gelak. Yang ni tengah tunjuk kat TV sekarang ni. Ni awak yang masak lah ni. Ya, itu. So saya campur makanan Malaysia, campur makanan Korea. Okey, maksud untuk pengetahuan anda, campuru tu ialah campur ya. Betul. Campuru makanan Malaysia dan campuru makanan Korea. Ya, so ada campuru durian sama kimchi? saya cuba before. Tak boleh, abang. Tak boleh. Okey, Rizal, ada tak pembibitan awak dalam cerita ni? Penampilan istimewa ke atau awak masak sekali dengan isteri? Sebenarnya Rizal tolong-tolong aja masak sebab kan program ni untuk Mariam. Dia yang masak-masak. Kalau dalam YouTube, tapi pun memang Mariam yang akan masak, so Rizal akan bantu tolong cuci pinggan apa semua. So dalam program ni pun sama juga. Dia semua tolong sahaja. Jangan tipu tolong, siapa tolong. Memang kacau. Sangat tipu lah awak. Jangan tipu semua. Abang belum habis.
tolong kacau. Tolong kacau. Memang Okey, kacau. Mariam, apa menu antara menu-menu yang menarik yang akan ada dekat rancangan Nak Masak Apa tu? apa nama Sani? Apa nama Sani? Saya buat makanan apa? Makanan apa? Makanan saya sup. Sup. Sup, seaweed and tulang. Tulang. Sup tulang. Sup tulang seaweed. Sup seaweed dan tulang. Tulang is the bone. Bone, right? Sedapnya. Dia tersalah itu hari. Dia cakap sup pulang. Sup pulang. Sup pulang tak apa, jangan sup tunang. Tunang tak boleh. Tunang is fiancé. Oh. No. Okay. And then saya masak kurma 떡갈비. Kurma 떡갈비. sedapnya. You. All crew memang they cuba makanan dari 떡갈비. Awal tahu ke kurma 떡갈비 itu apa? Dak-galbi saya tahu. 떡갈비 tahu. Dak-galbi. Tapi dak-galbi kurma ni tak pernah try lagi. Better than you. You live in Korea 3 tahun tapi tak tahu what is 떡갈비. Tahu. Abang better. Abang macam Korea tak? Okey. Keluar. Jangan suruh keluar. Duduk. Bila rancangan ni akan bersiaran? Dan dekat mana? TV3? Pukul berapa? Bila bermula? Bila start this program? What time? Bila 18 April. Bermula 18 April. Setiap Ahad. Di TV3. Ya, di TV3 bukan dekat channel Korea ke bukan? Bukan. Bukan. Ini memang kita untuk nak orang ambil Malaysia. kesempatan ni juga untuk ucapkan tahniah. Semalam baru dia orang announce yang dia berbadan 2. Terima kasih. Congratulations. Semoga semua selamat dan semoga orang kata rancangan ni meletup-letup lah dan mendapat rating yang tinggi. Okey? Alright. Okey, katakan sesuatu kepada fans kat luar sana. Assalamualaikum semua. Saya datang Melody Matchani. Finally semua. So, terima kasih Tania. Anak saya dan tomorrow, next tomorrow start puasa. Apa tu? Puasa. Lusa akan mula puasa. So selama baru puasa saya cakap sekarang and then terima kasih selalu dan jangan lupa saksikan apa nak masak ni dan di TV3. Di TV3. Jam? Pukul berapa? Okey. Pukul berapa? Nanti kelas dengan Melody kan? Memang rancangan aku 3 jam. Cepat. Okey, tu je. Thank you. Kita jumpa lagi lepas ni. Kita commercial break dulu. Ya Allah, panjangnya nak suruh cakap. Kita jumpa lagi lepas ni. Thank you so much, Mariam dan Riza. Terima kasih. And video tu memang nampak macam buat-buat pun sebab kita orang terpaksa buat-buat. Regarding my work, saya memang ada plan kerja yang mungkin dibuat sebulan ataupun lebih daripada sebulan perancangan. Bukannya kita buat semua on the spot. Yang ada dengan Sam, yang membesar dengan Sam, yang buat cerita pasal Sam sampailah Sam berjaya dalam bidang lakonan. Ya, teruskan bersama Melody. Tapi sebelum tu awak nak ucapkan, awak nak bagi tahu ni. Jangan lupa untuk saksikan drama terbaru COVID Oh COVID. Lakonan Arifah Noor, Nora Danish, Syafiq Kal, Tony Yusof, Tizakia dan ramai lagi pelakon-pelakon hebat secara eksklusif di iQIYI dan laman web www.iq.com. Bukan setakat drama-drama tempatan je guys. Drama K-drama, C-drama dan anime pun ada. Jadi ingat drama, ingat iQIYI. Okey, baru-baru ni bukan baru ni lah, sebenarnya dah lama dah cerita ni. Ada ramai pihak yang kurang senang apabila penyanyi Aina Abdul bila hadir ke mana-mana majlis rakaman atau mana jemputan-jemputan nyanyian dan sebagainya. Beliau sering dilihat bersama dengan entourage-nya yang ramai. Mungkin ada makeup artis, ada stylist, ada tukang buat tudung, macam-macam tu. Tapi itu sebentar lagi. Sekarang ni kita nak tengok ni. Kita playback iQIYI dulu, lepas tu baru kita ke cerita Aina Abdul yang orang rimas dengan entourage-nya. Hi, hello.
Suka guna ICE? Mestilah saya minat ICE tengok ya. Memang sukalah ICE kot. Suka binge watch siri apa dekat ICE? 7 Hari Mencintaiku. Awal legend drama, gerak khas. Kalau tak sempat tengok dekat TV, tak apa, jangan risau. Kita ada ICE. Hanya dengan RM1.90 untuk pengguna VIP baru, korang dah boleh enjoy pelbagai konten eksklusif dekat ICE. Ads pun tak kacau. Ini pula cerita mengenai pemenang tempat kedua anugerah juara lagu 35 tempoh hari, Aina Abdul. Aina baru-baru ini telah bekerjasama dan dilantik sebagai wajah kempen sebuah produk kecantikan. Wah, Alhamdulillah, murah rezeki Aina. Dan Melody juga sempat bertanyakan kepada Aina tentang satu dakwaan yang kurang senang tentang Aina. Apalah agaknya tu kan? Mungkin Aina boleh kongsikan sedikit mengenai kerjasama ini. Sebenarnya kerjasama Aina dah makan masa lama juga. Perkenalan saya dengan CEO bos Kak Mam sebenarnya way back daripada zaman-zaman saya menyanyi gig dulu. Saya sangat happy dengan produk ni. Mungkin orang kat luar macam tak nampak beza pun, macam sama je. Bagi saya sendiri yang mengadap muka saya hari-hari ni, kalau dulu tekstur saya ni nak make up saya macam lalu roadblock. Alhamdulillah, benda ni Aina happy sangat. This is my first collaboration dengan any brand. Selama ni saya menyanyi je, tapi kali ni saya dapat diangkat menjadi duta. Thank you sebab percaya dengan Aina. Hopefully produk ini akan buka mata orang kat luar. Kita boleh percaya local produk. Umum tahulah kan tentang kemenangan Aina di pentas AJL tempoh hari kan. Selepas daripada kemenangan itu, apa agaknya perancangan kerjaya Aina? Plan Aina selepas AJL 35 sebenarnya lebih busy. Alhamdulillah rezeki banyak masuk. Saya bersyukur sebab tahun lepas saya memang tak ada show langsung lah. Tahun ni kita nak pulun balik, berkongsi rezeki dengan tim saya. Pressure je lebih. Bila kita dah menang sesuatu award, orang akan expect more kan daripada kita. Bagi Aina tak nak rasa pressure sangat. I will keep my best untuk keluarkan lagu, bukan sahaja hadiah untuk fans saya, also something yang Aina bangga untuk Aina call it my own song. Nanti kan beberapa lagu dalam 4 to 5 songs yang Aina masih menunggu untuk release. Dengannya selain daripada bakal mengeluarkan single, you juga ada kerjasama juga dengan penyanyi Ernie Zakri yang memenangi vokal terbaik AJL kan. Kongsikan sedikit. Aina ada about 4 to 5 songs yang Aina nak release tahun ni. Lagu Raya, lagu Korea, lagu Inggeris pun tengah pembikinan sekarang. Dari segi collaboration, I'm so happy dapat bekerja dengan Ernie Zakri. Ernie tu is my close friend. Aina so happy to say that she is my close friend dalam industri ni. Aina tak banyak kawan, tapi dia adalah kalau kita dalam event yang sama ataupun program, Ernie lah saya akan text dulu sebab kami sama. Kami memang awkward sama-sama. Kami tak tahu nak mingle macam mana. Ernie, Aina tak sabar nak tengok Ernie nyanyi lagu Aina sendiri. Lagunya dah siap, Alhamdulillah. Hopefully peminat-peminat Ernie akan happy juga dengan lagu ni. Tapi Ernie juga co-write lagu ni juga dengan Aina. I just can't wait untuk Ernie masuk studio rakam vokal. Biasalah Melody adalah orang kata usik-usik sikit lah kan. Jadi mungkin Aina, komen Aina sendiri, orang kata umum tahulah, orang kata dalam industri lah khususnya tahu Aina kalau pergi ke mana-mana event atau mana-mana persembahan, you akan datang bersama dengan tim you kan. Komen Aina sedikit apabila ada yang sampai kepada kami yang mana mengatakan bahawa ada yang kurang selesa apabila Aina datang tu beramai-ramai. Komen Aina. Alhamdulillah Aina ada tim-tim yang Aina bekerjasama daripada Sumpah dulu. Sikit-sedikit kita ambil talent ni untuk kerja dengan kita sebab mereka sangat bagus. Tetapi kalau ada kat luar sana yang rasa kurang senang dengan cara Aina dan tim Aina bekerja, kami minta maaf. Tapi Aina boleh cakap yang Aina pun masih baru. Kalau apa salah silap Aina, boleh tegur Aina secara terbuka. Aina perlukan feedback anda semua untuk buat Aina lebih better. Aina dan tim Aina nak bekerja lama. Minta maaf awal-awal daripada Aina. Susah untuk kita buat semua orang happy. Aina sebenarnya tak sombong pun. Kita orang okey je. Cuma kalau tersalah tu minta maaf lah. To iNation, you guys know who you are. Aina dah lama tak jumpa korang. Kita akan ada iftar together very soon. Also, I'm planning my first showcase end of this year. Kiranya my mini concert sebelum Aina kelolakan the bigger one next year insyaAllah. Kalau rindu Aina, panggil Aina kat dalam Telegram tu. Nanti Aina akan macam, hi, just nak cakap dengan korang, career Aina ni, it's really because of you guys. So, terima kasih kerana jasa anda sampailah kita menang AJL nombor 2. Alhamdulillah. Wow, Aina. Tapi saya suka watak orang-orang Aina yang dekat sawah padi tu. Wah, begitu. Saya rasa bukan burung pun takut. Saya pun takut. Tapi apa-apa pun, all the best lah. Asalkan Aina rasa Aina happy, itu yang Aina selesa, buatlah kan. Okey, sekarang ni guys, selain daripada musim COVID, korang tahu tak musim apa sekarang ni? Tahu tak?
musim artis stembel, artis nangis. Kalau semalam Jananik up video nangis 1 minit dia nangis kat Instagram. Hai, macam mana boleh nangis kat Instagram tu 1 minit? Dan kita juga ada pelakon hero Malaya yang selama ni nampak macho, badan ketak-ketak dekat dalam filem pun nangis juga sewaktu pelancaran produknya. Tapi sebenarnya dia nangis bukan saja-saja. Dia nangis sebab dia katanya terharu dengan sambutan media yang tak jemu-jemu, bagi liputan, support dia daripada mula dia berlakon sampailah sekarang. Apa-apa pun, all the best Shaizi Sam. Walaupun Sam nangis, Sam tetap comel. Over to you, Sam. Sebagai selebriti ternama, rezeki Shaizi Sam dalam industri tidak pernah putus. Selain tawaran berlakon yang sentiasa mencurah, Sam juga semakin berjaya dalam bidang perniagaan yang diusahakan bersama isteri. Namun di sebalik semua kejayaan itu, Sam turut menerima ujian apabila isterinya mengalami keguguran buat kali ketiga baru-baru ini. Jom kita bersama Sam. Yalah, kita rasa sedih-sedih. Tetapi dugaan yang Allah bagi ni dia akan bagi pada hamba dia yang mesti boleh handle-nya. Ada lagi orang lagi besar dugaan dia. Ada yang kehilangan anak yang dah lahir, bernyawa, yang meninggal pun ada. Dugaan Sam ni tak berat. InsyaAllah Sam boleh handle. Jadi Sam okey. Tapi salah satu yang orang luar pun nak kena tahu juga, Tila ni mungkin pattern dia. Tila ni untuk first baby kita orang Sherif sebelum keluar mengandungnya Sherif ni, Tila pernah mengandung dalam masa sebulan gugur. Dan tak sampai next period dia mengandung balik, dapatlah Sherif. Dan nak jadikan cerita, Sarima pun sama. Tila mengandung dalam sebulan 2 gugur, tak sampai cycle period 1 kali lagi ni mengandung balik. Mungkin itu dia punya pattern diri badan dia kot. Saya percaya rezeki itu ada. Allah sentiasa adakan rezeki itu. Kita cuma usaha je. Tadi sewaktu Sam berucap di pentas, Sam sehingga mengalirkan air mata kerana terharu terhadap sokongan kawan-kawan media, wartawan dan sebagainya yang tidak henti-henti memberikan sokongan kepada Sam. Nak menyelami isi hati Sam kan. Apa agaknya perkara yang paling betul-betul menyentuh hati Sam sehingga Sam mengalirkan air mata di khayalak umum ni? Bukan Sam nak kata family punya sokong tu Sam tak hargai. Sam hargai, tetapi mereka ni Sam nampak hari-hari di rumah. Tapi yang Sam terharu apabila Sam ni berlakon daripada kecil. Daripada kecil Sam berlakon orang tak kenal pun. Orang baru kenal tahun 2007-2008 mungkin. Bila Sam berlakon daripada kecil ni, inilah muka-muka orang yang masih muda dulu yang sokong Sam. Yang ada dengan Sam, yang membesar dengan Sam, yang buat cerita pasal Sam sampailah Sam berjaya dalam bidang lakonan. Sampai Sam pernah jadi pelakon lelaki terbaik, Sam pernah jadi pelakon lelaki terbaik ASEAN, Sam pernah jadi bintang paling popular. Inilah muka-muka dia yang masih lagi menyokong Sam di dalam bidang lakonan dulu. Dioranglah yang ada kat situ untuk Sam. Sehinggalah Sam buka pintu yang baru, iaitu Sam sekarang ni bukan lagi dalam dunia entertainment, Sam nak pergi ke bidang perniagaan ni. Tetapi muka-muka inilah juga tadi Sam nampak yang buatkan Sam sebab. Betul. Kejayaan tu adalah hasil usaha kita dan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi orang yang bagi sokongan kepada kita ni, sebenarnya sekecil-kecil sokongan tu sebenarnya besar impact dia dalam hidup Sam. Bila Sam nampak tu, saya merasa macam terharu. Okey, sepanjang saya kira sejak kanak-kanak kan, ada tak yang Sam rasakan yang mungkin ada salah silap Sam dengan kawan-kawan media, ke mungkin ada antara mereka yang tergores hati yang membuatkan Sam tersentuh dan rasa bersalah bila sokongan yang tidak pernah putus diberikan oleh mereka? 29 tahun dah Sam berada dalam industri entertainment ni. Of course, Sam manusia. Sam ni bukan jenis yang suka telefon. Nick, Sam ada ke telefon Nick tiap-tiap hari ke, tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan ke? Nick, apa khabar Nick, sihat ke? Tak. Sam memang jenis yang orang berkurung dalam rumah, jarang keluar. Tapi bukan maksudnya Sam tak ingat. Every muka yang datang ni Sam ingat. Tetapi Sam tak reti nak bertanya khabar. Of course, ada ketika yang kita buat silap ke apa ke, mesti ada yang terasa. Sam percaya. Jangan cakaplah Sam ni perfect. Tidak. Mesti ada yang terasa. Tetapi Sam tak ada kesempatan kadang-kadang nak minta maaf seorang-seorang. Dah next event nanti jumpa lagi. Lama-lama kita pun dah terlupa kita ada buat silap dengan orang. Sebagai seorang manusia yang sering buat silap, mungkin ada antara mereka yang pernah tergores hati dengan Sam. Tetapi diorang masih ada lagi dekat sini. Korang punya support kuat dalam hidup Sam. Kita bukan gelabah, kita orang rasa macam terkilan. Kenapa isu tu terus digemar-gemburkan sedangkan tak bagi peluang untuk kita orang betulkan pun dulu. Bagi saya ruang untuk selesaikan masalah ni professionally dengan baik dan dengan tenang, tanpa pressure daripada mana-mana pihak lain yang tak berkaitan. Kalau boleh I nak avoid. Tapi kalau itu memang dah kuat ke situ, kedua, ketiga, keempat. Nampak tak? Takutlah statement Izli ni.
aku kasih, mana bintangmu yang hilang, biarkan aku. Lah, hantar balik, okey? Single duet penyanyi Siti Nordiana bersama Nubhan sekali lagi mendapat penerimaan yang begitu baik dari peminat-peminat mereka. Bukan itu sahaja, ada juga yang terkesan dengan lakonan Nana dalam muzik video lagu tersebut sehingga ada yang membenci penyanyi itu. Nana baru keluarkan lagu bersama dengan Nubhan, duet sekali lagi. Jadi bagaimana setakat ini hampir sebulan kan dilancarkan lagu tersebut? Alhamdulillah lagu sekali lagi Nana dengan Nubhan ni dapat sambutan yang menggalakkan. Kita orang punya muzik video pun dah hampir 1 juta tontonan. Sangat baguslah untuk Nana dengan Nubhan. Lepas ni insya-Allah Nana juga akan ada beberapa projek bersama dengan artis yang lain. Antaranya Nana akan buat lagu Islamik, lagu kerohanian bersama dengan salah seorang ustaz dekat dalam Malaysia ni. Selepas tu insya-Allah Nana juga akan collaborate dengan salah seorang penyanyi wanita untuk lagu yang bergenre lain sikit daripada genre Nana. Sebelum ni kita tahu Nana berduet dengan Kai Bahar. Apabila ada pertukaran duet bersama dengan Nubhan ni, macam mana penerimaan? Ada kan peminat fanatik you kan? Oh, suka Nana Kai Bahar, Nana Kai Bahar. Mungkin ada tak mereka yang terasa tak sesuai ke Nana dengan Nubhan ke bagaimana ke? Setakat ni alhamdulillah peminat Nana suka gandingan Nana dengan Nubhan ni. Kita orang dah kawan baik sebenarnya. Diorang suka tengok relationship Nana dengan Nubhan yang sangat sempoi. Sebelum ni Nana dengan Kai Bahar, so orang selalu gosip-gosipkan. So kali ni seronok sikit lah sebab tak ada orang gosip. Sebab nyanyi dengan laki orang senang sikit nak buat kerja. Nana rasa sekarang ni better macam Nana berkolaborasi dengan orang yang tidak perlu lagi digosipkan dengan Nana. Nana harap peminat masing-masing boleh support juga dia dengan artis lain, macam tu juga Nana dengan artis lain. Jadi bukan itu sahaja. Sekali lagi ni Asia ada mengeluarkan 3 mini drama kan sebelum dilancarkan lagunya. Jadi saya ada baca yang katanya Nana tak kisah kalau jadi wanita yang dibenci ataupun menjengkelkan. Wataknya lah dalam mini drama ni. Jadi apa yang Nana maksudkan? Sebab kalau kita tengok Nana kalau jadi wanita yang dibenci macam tak boleh je. Dia apa Nana kata? Okey, awak silap sebenarnya setelah dia lancarkan 3 mini drama tu memang orang membenci Nana. Orang cakap pada muka kau Nana, kenapa kau buat Nubhan macam ni? Nana memang nak create watak Nana agak annoying dan jahat sikit sebab selalu sangat watak baik kan. Kena tinggal dengan lelaki, biarlah Nana watak yang lain sikit daripada diri Nana. So alhamdulillah peminat menyumpah Nana. Menyumpah the good way lah kan. Ya Allah, aku geram betul lah tengok Nana ni. Jadilah lakonan Nana tu. Dalam video klip ni Nana banyak tekankan di mana kalau dalam perhubungan tu kita kena hargai orang yang tengah sayang kat kita. Bila orang tu dah belah baru kita nak sedar. Jadi apabila membawakan watak antagonis ni, Nana pun berlakon juga. Adakah Nana lebih memilih untuk membawakan kelainan lah dalam kerjaya seni lakonan Nana juga kan? Kalau Nana kata sebelum ni orang tengok Nana baik, bila dibenci orang Nana suka juga kan? Maksudnya mendapat perhatian lah. Why not? Memang artis ni dia kena macam pelbagaikan dia punya watak lah. Takkan Nana keluar benda yang sama kan? Mestilah Nana akan keluar, mungkin Nana tak pernah berlakon jadi jahat, jadi watak antagonis, so Nana berlakon jadi watak antagonis. Yang penting manfaat dia dapat pada orang yang tengok drama tu. Supaya jangan buat perangai macam ni. Kalau Nana beri peluang berlakon lagi, Nana akan buat watak yang lain daripada yang Nana biasa buat lah. Jadi macam mana perasaannya apabila dibenci? Dibenci Nana rasa Nana tak buat pun banyak reaction yang macam yang nak bagi orang benci, tapi orang benci walaupun Nana just cakap je. So macam terima kasih, dia orang appreciate lah apa yang Nana buat. Sebab semua ni idea Nana. Direct pun Nana juga. Alhamdulillah lah dia orang faham apa yang Nana nak sampaikan. Itu dia kisah tentang Siti Nordiana. Okeylah kepada anda semua nak bagi tahu setiap family yang membuat persembahan nyata ada auranya yang tersendiri. Namun siapakah pasangan family yang bakal menguasai episod akhir Family Duo? Jangan lupa untuk saksikan persembahan yang hebat lagi memukau dalam episod akhir Family Duo 11 April Ahad jam 9 malam di TV3. Itu dia. Ramai artis-artis yang masuk untuk menonjolkan kehebatan masing-masing, tapi kita bakal ketahui siapakah yang bakal menjadi juara episod akhir Family Duo malam ini jam 9 malam. Okey. Baiklah, kita tolak sekejap cerita Family Duo ni. Bercakap pasal family ni, baru-baru ni wartawan Melayu sempat berjumpa dengan penyanyi dan juga pelakon Izlin. Yang popular dengan lagunya Hi Hi Bye Bye. Lama tak dengar cerita Izlin, tapi sekarang ni ada berita yang sampai ke telinga wartawan Melody yang mengatakan Izlin sekarang ni sedang rapat dengan seorang lelaki yang
katanya berstatus sudah berkahwin. Jadi kita pun tak naklah buat spekulasi kan. Kita jumpa Izlin sendiri, betul ke orang ini sudah berkahwin ataupun mungkin ianya duda ataupun mungkin ianya bujang telajak. Jadi kita jangan spekulate, kita dapatkan tuan punya badan. Izlin, betul ke sedang berkawan dengan suami orang? Lama kita tak dengar cerita mengenai penyanyi yang sinonim dengan lagu Hai Hai Bye Bye yang popular sekitar tahun 2003. Melody sempat bertanya kepada Izlin tentang status dirinya. Izlin, selepas 2 tahun you melancarkan lagu Goyang. Sekarang ni dah tahun 2021 ni, apa agaknya lagu terbaru ataupun buah tangan khas buat peminat? I cuma boleh bagi hati I je. Kalau cerita pasal buah tangan lagu apa semua ni, sejak I dah bertudung ni apa semua kan, eager tu keluar lagu, eager tu tak ada. Cuma I open untuk siapa saja yang nak approach me tu buat lagu with them. Kalau ada rezeki kat situ, adalah. Kalau boleh, macam nak kurangkan lah. Tapi kalau itulah punca rezeki I akan teruskan menyanyilah. Selepas 4 tahun bercerai, dengarnya kes mahkamah pun belum lagi selesai. Kongsikan sedikit mengenai update terbarulah tentang perkara tersebut. Kes New Shoes I memang tak selesai lagi. Masuk 4 tahun dah kan. Memang very frustrated. Nak buat macam mana sebab bila hari keputusan tu NPKP. Sekarang ni pun mahkamah baru buka. Sekarang ni baru kita minta date lah dengan mahkamah apa semua bila nak hari keputusan apa semua kan. I memang tak berjumpa dah dengan bekas suami, tidak kontak langsung tak ada. Itulah jalan yang terbaik buat kita orang. Bila kita tak lepas benda ni, tak selesai benda ni, kita nak move on tu agak berat lah. Selepas 4 tahun menyendiri tu, dengarnya sekarang ni Izlin orang kata mempunyai hubungan dengan seorang suami orang. Betul ke? I ada hubungan dengan tu. Macam nak cakap ni? Okay, I berkawan dengan orang. Ada 2-3 orang I berkawan. Untuk I berkawan tu, I rasa macam untuk I mencari pasangan hidup yang sesuai. Sebab I dah pernah lalui benda-benda yang really menyakitkan and trauma. Untuk I tahu siapa yang sesuai, so I need to berkawan dululah. Ada a few orang tapi yes, boleh dikatakan termasuklah. I won't deny it lah. Jodoh kita tak tahu. Kalau boleh I avoid. Tapi jodoh Allah yang berkuasa. Jadi maksudnya di sini Izlin secara terbuka mengatakan bahawa antara rakan-rakan yang you sedang berkawan tu ada juga termasuk suami orang dalamnya. Ya, betul. Bila you terbuka macam ni, adakah you ingin mengatakan bahawa you tidak kisah sekiranya you jadi isteri kedua ke macam mana? Kalau boleh I nak avoid. Tapi kalau itu memang dah kuat ke situ, kedua, ketiga, keempat. Nampak tak? Takutlah statement Izlin ni. Keempat. Itulah dia kan, jodoh. Sebelum ini ramai selebriti yang orang kata dikaitkan dengan suami orang. Dan pastinya you tahu kan akibatnya bagaimana. You secara terbukanya orang kata bercakap begini. Adakah you tak takut orang dekat luar sana akan memberi komen-komen yang negatif kepada diri you? Macam I rasa takut sangat apa Allah kata. Because yang ini adalah sunnah. Kan I rasa I tak boleh nak banyak cakap sangat. Benda ni sangat-sangat sensitif. Haram kalau kita sekat orang untuk bernikah. So I tak boleh nak buat apa part tu. Kalau itulah Allah dah bagi I akan terima nak buat macam mana kan. Tapi I always berdoa supaya Allah menjaga I. Nak tanyalah juga, bila you kata sekarang ni you sedang berkawan dengan beberapa orang kan untuk mengenal hati budi, dan you mengatakan bahawa ada di antara mereka adalah suami orang. Adakah keluarga suami orang itu pun tahu tentang you sedang berkawan dengan suami mereka ke macam mana? I tak tahu. For them to tahu tu, kalau if I decided to nikah, maybe diorang perlu tahu. Tapi setakat berkawan tu, I rasa macam diorang tahu tak tahu, it's up to them. Kalau sebelum I nak nikah tu, I akan kena bagi tahu. At least bukannya minta permission, it's bagi tahu supaya kita tidak hurt orang lain. Sebentar aku pulang, bawa rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Aku pulang-pulang, duit aku dah habis. Itu bukan lagu baru guys. Itu memang realiti benar-benar berlaku kepada MKK Click. Dia sibuk nyanyi kata nak bawa cari rezeki, nak bawa pulang. Top-top dekat negeri dia tu ada orang larikan duit dia sampai beratus ribu ni. Apa jadi? Dah ditipu ni. Jadi kita nak tanyalah tuan punya badan. Dengar-dengar cerita lah. Ini saya tak tahulah kesahihannya. Kita tanya dia. Bekas manager kepada MKK Click ni. Dah orang kata menggunakan sejumlah wang yang banyak hasil titik peluh beliau. Bekas PA dia ni menggunakan duit hasil titik peluh beliau dan duit tu dah hilang. Bukannya sikit guys, ratusan ribu ringgit. Ya Allah ya Tuanku, mana nak cari balik duit tu? Apa-apa pun kita dapatkanlah tuan punya badan. Betul ke tak cerita ni? Ratusan ribu ringgit dah lesap. Sebentar aku pulang, aku belasah kau sampai kau masuk. Saksikan.
mematahkan stereotype. Ini case kami Hilda Band. Semakin hangat meningkat naik, kumpulan K-Click terus melakar kejayaan apabila kini mereka berkolaborasi dengan salah satu jenama terkemuka negara. Namun di sebalik kejayaan tersebut difahamkan ada pihak yang tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan terhadap salah seorang daripada anggota kumpulan ini. Kami sangat menyukai K-Click ni kerana diorang ni merupakan sebuah kumpulan yang berjaya solve banyak isu sesama mereka dan juga rintangan-rintangan yang diorang hadapi sepanjang penglibatan dia sebagai kumpulan rap. Kolaborasi yang kita akan buat adalah satu single termasuk dengan music video dan juga Todak akan mengeluarkan produk-produk dengan series K-Click sendiri yang akan dipasarkan di seluruh Malaysia. InsyaAllah juga di luar negara kita akan pasarkan. Bersama dengan K-Click, tahniah di atas kolaborasi bersama Todak. Mungkin ini akan menjadi batu loncatan buat K-Click sendiri. Mungkin apa yang boleh dikongsikan kepada peminat-peminat? First of all, terima kasih kepada peminat-peminat kami K-Click. Teruskan menonton kami sebab banyak lagi akan datang sebenarnya. Banyak projek-projek K-Click yang akan keluar dengan Todak. Soon, orang bilang tunggu dan lihat apa yang bakal terjadi. Seperti yang kita tahu sekarang adalah K-Click bersama Todak dan akan fokus dengan kerja-kerja seperti muzik dan sebagainya. Tapi tidaklah keluar untuk di masa sebulan ni. Nantikan dan doakan yang baik-baik untuk K-Click. Sebelum ni ada ahli anggota K-Click yang duduk berjauhan. Ada yang di Sabah, ada yang di Kuala Lumpur. Dan hari ni kita boleh nampak semua ada di sini. Dan baru-baru ni Noki dan Tuju berjaya memenangi anugerah juara lagu. Mungkin dengan kemenangan tu membuka mata K-Click untuk terus tinggal di Kuala Lumpur. Memang kami tinggal di Kuala Lumpur. Ada masa kami di Kuala Lumpur, ada masa kami balik ke Kota Kinabalu. Itulah kan, tiada yang istimewa lah. Apa yang mau cakap kan? Memang kami akan stay di Kuala Lumpur sementara untuk membuat kerja-kerja yang diperlukan lah di sini. Stay tune je lah dengan apa-apa kami punya kemunculan pada masa akan datang. Bergerak solo atau kumpulan kami tetap K-Click. Itu je saya mampu cakap. Sebab kami sentiasa support satu sama lain dan kami masih memegang konsep adik-beradik. Talian saudara. Facts. MK apa khabar? Sihat Alhamdulillah sihat. Baru-baru ni kolaborasi bersama Joe Fizo dan Jepa. Mungkin ada lagi kolaborasi bersama artis-artis lain? Ada dalam rancangan, ada yang tengah dalam proses. Alhamdulillah ada. Bakal diumumkan atau bakal dikeluarkan mengikut masa yang telah ditetapkan. InsyaAllah kita akan buat satu comeback which is yang dah 1 tahun di mana kita terperap daripada melakukan sebarang aktiviti dan sebarang kerja. Jadi untuk MK umumkan mungkin akan mengurangkan kejutan tu. Jadi Alhamdulillah insyaAllah kita akan umumkan dalam masa terdekat ni. Tahun ni dan tahun ke depan ni. Ada rancangan MK sendiri dan K-Click sendiri. Kita terbuka dalam semua kolaborasi. Bukan sahaja hip hop, kami akan terbuka dengan artis mainstream dan juga underground. Berkenaan dengan isu bekas pembantu peribadi MK yang didakwa membawa lari wang MK. Apa yang boleh dikongsikan? Mungkin sebelum ini MK nyatakan kepada pihak media yang belum bersedia untuk memberitahu sebarang kenyataan. Mungkin sekarang apa yang boleh dikongsikan kepada peminat-peminat? Untuk MK membuka kes tersebut, dia akan mengesankan banyak pihak sebenarnya. Which is pihak yang berada di sekeliling individu tersebut dan juga di sekeliling saya. Jadi MK cuma fokus kepada individu tersebut. MK nak dia bertanggungjawab sepenuhnya. Dia sahaja. Sebelum kita fokuskan kepada benda yang lebih teruk, which is akan mengesankan saya sendiri dan juga individu itu sendirilah. Dia kesusahan hubungan daripada segi MK di Kuala Lumpur dan di Sabah. Tapi Alhamdulillah MK ada pihak yang ditugaskan untuk mengurus dan menyelesaikan kes ni. Jadi MK serahkan sepenuhnya kepada pihak yang berpengalaman ni. InsyaAllah akan membantu MK supaya MK dapat fokus dengan kerja yang MK ada di sini. Mungkin disebabkan juga MK sekarang dikenali dengan bawa diri ke benda yang baik. Mungkin orang ambil kesempatan terhadap kebaikan yang MK buat. Untuk MK menilaikan diri MK ni sendiri baik mungkin tak sesuai lah. Saya sendiri kecewa dengan perbuatan orang yang mengenali saya luar dalam ni sebenarnya. Tapi Alhamdulillah benda tu sedikit sebanyak memberi pengajaran sendiri kepada saya. Orang tahu apa kemampuan yang saya boleh buat dan apa kemampuan-kemampuan yang orang sekeliling saya boleh buat. Jadi untuk orang menganggap diri saya terlampau baik, Alhamdulillah ada orang yang kenal saya dan ada orang yang tahu perbuatan-perbuatan saya. Cuma kecewa dengan individu tersebut. Tapi untuk orang sekeliling yang mengenali Muhammad Heri Amin, yang mengenali MK ni, orang tahu apa yang kebolehan kami boleh buat. Untuk dia, semoga bertanggungjawab. Itu sahaja. Saya tak nak ada kaitan langsung dan tak nak dah ada gambar saya dengan dia ke apa. Saya boleh minta padam. Delete lah episod itu. Masa kita nak pergi kereta, dia terus terjah kita orang macam tu. Macam saya rasa sangat-sangat rude jugalah. Kita tak bagi salam, rude tak lah. apa. Regarding my work, saya memang ada plan kerja yang mungkin dibuat sebulan ataupun lebih daripada sebulan perancangan. Bukannya kita buat semua on the spot.
Baru-baru ini Yayasan Artis Veteran Negara dan Finas telah bersama-sama mengadakan majlis penghargaan buat dua legenda seniwati negara iaitu Datuk Rosnani Jamil dan Salmah Ahmad. Jom kita saksikan antara yang menarik semasa majlis ini berlangsung. Alhamdulillah, ini merupakan program pertama kita selepas sahaja COVID-19. Kita mengharapkan terus menganjurkan program-program ini dan saya ucapkan terima kasih kepada Persatuan Yayasan Artis Veteran yang mengambil inisiatif untuk mengelolakan program ini. Mungkin ramai lagi tokoh-tokoh legenda kita yang mungkin kita boleh ketengahkan. Kerana pada kami di Finas, kami merasakan mereka ini adalah khazanah negara yang mana generasi muda perlu belajar daripada mereka. Sebenarnya kita baru saja membuka kita punya dana pemodalan insan yang mana antara program yang kita boleh biayai adalah program-program seperti ini. Jadi kalau sekiranya ada syarikat ataupun persatuan yang mahu menganjurkan program-program seperti ini, kemukakan proposal kepada Finas dan kita akan pertimbangkan. Kismah Johar selaku pengerusi Yayasan Artis Veteran, boleh kongsikan sedikit mengenai program Seloka Legenda hari ini? Program Seloka Legenda ni adalah idea daripada Encik Amran Nasaruddin, ahli daripada Yayasan Artis Veteran. Tercetusnya idea ni dan kami bawa dan dapat pembiayaan daripada pihak Finas. Kita memberi pengiktirafan ataupun penghargaan kepada seniwati legenda Datuk Rosnani, Kak Salmah Ahmad. Kita nak kenang zaman perjuangan mereka di era 50-an, mengimbas kembali kenangan bersama mereka. Apa saja yang diorang kongsikan tu eloklah kita manfaatkan ke generasi yang muda sekarang ni. Cakap mengenai generasi muda kan, sekarang ni timbul isu-isu di mana pelakon-pelakon ni diambil daripada social media. Mungkin komen selaku pengerusi Yayasan Artis Veteran sendiri kan dah lama dalam industri lakonan. Kebanyakan hati-hati baru sekarang ni semua ikut daripada social media. Siapa yang banyak follower, orang itulah yang diketengahkan. Tapi sedangkan kalau nak ikut, bakat tu lebih penting. Bagilah peluang pada yang berbakat. Bukan kata pelakon baru ni tak bagus, ada yang bagus. Kalau boleh pihak stesen jangan terlampau ke arah memberi peluang kepada yang banyak followers. Kalau masyarakat kampung, mereka ni nak tengok orang yang betul-betul berkarya, yang boleh berlakonkan watak, menjiwai, menghayati sesuatu watak sampai berkesan. Macam kalau sekarang ni kadang-kadang ada yang buat hal masing-masing. Kononnya diorang dah prepare everything daripada rumah. Bila dah masuk set barulah nak baca pun ada. Kemesraan tu memang kurang. Kepada pelakon-pelakon baru, saya mengambil kesempatan kat sini, belajarlah disiplin paling utama kalau kita nak lama dalam industri lakonan. Itu dia Kak Kismah Johar dah bersuara guys. Kepada pelakon-pelakon baru, contohilah pelakon-pelakon lama. Kalau datang set janganlah buat hal sendiri. Orang kata socialize supaya mereka tak rasa dipinggirkan dan sebagainya. Okey, itu tips daripada orang-orang yang dah makan garam lebih lama daripada kita. Baiklah, sekarang ni kita akan teruskan kepada cerita yang sebelum ni masih berteka-teki, tak tahu betul ke tak, tapi sekarang akhirnya tuan punya badan dah buka mulut apabila pelakon Nadia Bryan telah mengaku yang beliau dan juga suaminya tidak lagi bersama. Semalam saya baca paper, dia kata pulangkan berapa belas? 17 ke 19 kotak barangan saya dan juga delete gambar saya di social media. Amboi. Marah betul kan? Apa-apa pun kita doakan semoga kes beliau dan juga bekas suami orang kata berjalan dengan lancar, dapat orang kata persefahaman dan dapat diselesaikan dengan cara baik. Sebab kalau kita selesaikan dekat social media, benda ni bukannya akan jadi lebih baik, dia akan jadi lagi kucak-kacir, huru-hara. Nak pula nanti ada netizen tambah garam pula, tambah sebut perasa, tambah asam jawa. Lagi macam-macam boleh jadi. Kita doakan semoga Nadia Bryan dan juga bekas suami terbuka bagi statement untuk menjelaskanlah situasi yang sedang bermain-main sekarang ni, sama ada betul ataupun tidak beliau dan suami sudah tidak lagi bersama. Apa pun, over to you Nadia. Semua kos pelajaran saya semua ditanggung sehingga saya jumpa I check mascara on point or not, my highlight on point or not, mirror, and then... Kemelut rumah tangga pelakon Nadia Bryan dengan suaminya Muiz Nasruddin akhirnya berakhir apabila mereka sah bercerai talak satu pada 2 April lalu. Melody mendoakan yang terbaik buat kedua-duanya. Kongsikan sikit dulu rezeki Nadia Bryan katanya berlakon jadi heroin dalam satu filem. Alhamdulillah, saya sedang syuting untuk filem komedi pertama saya iaitu Rumah Maduku Berhantu, arahan Datuk Profesor Dr. A. Razak Muhaiddin bersama dengan barisan pelakon yang hebat
Zizan Raza, ada Rita Rudaini, dan kita nak kembalikan balik aura-aura di mana macam filem Mami Jarum sebab ada Kak Rita. Memang best lah komedi, tapi it's my first kan. Itulah alhamdulillah. Hari tu drama di TV3 mendapat sambutan Akunya Kau Gelai Isteri. Lepas tu yang ini seorang kata rezeki Nadia Brian tu makin murah lah. Jadi apa yang Nadia boleh katakan? Drama Aku Yang Kau Gelai Isteri atas permintaan ramai, alhamdulillah kami akan buat telemovie raya. Apa nak jadi? Ada yang tak puas hati lah apa tu? Sabar, tunggu raya nanti. Pasal rezeki ni semua di tangan Allah Ta'ala. Kita work hard, just buat je kerja, insyaAllah Allah akan bagi, dan jaga mak kot. Dan ini orang ramai mula tahulah, banyak lagi pengarah-pengarah mula mengenali dan mula macam tanya Nadia gitu. Bila setelah apa yang berlaku kan, kita tolak tepi nak buka buku baru. Sebelum sis tanya, kita jawab dulu. Saya nak tutup buku, nak buat kehidupan yang baru. InsyaAllah tahun ni memang nak plan buat master dalam bidang acting juga. Apa yang kurang saya minta maaf. Saya akan memperbaiki diri untuk yang lebih bagus. Jadi orang kata pastinya ramai dah tahu kemelut rumah tangga Nadia dan juga Muiz kan daripada tahun lepas. Akhirnya lah alhamdulillah semuanya sudah selesai. Akhiran yang baik juga mungkin buat kedua-duanya lah. Jadi apa yang Nadia boleh katakan tentang akhirnya lah 2 April lalu telah selafaznya lah sah bercerai talak 1. First of all, syukur alhamdulillah kepada ilahi, dan akhirnya doa-doa orang-orang macam my mom, family, doa-doa rakan-rakan, doa-doa semua untuk melihat saya bahagia, happy. Tak nak dah ada benda-benda sedih, dah tutup dah benda-benda lama, dah terjawab, dah lafazkan cerai talak 1. Tapi kan to be honest, siapa je nak kahwin berakhir dengan perceraian ataupun kesedihan kan, semua nak berakhir dengan kegembiraan sampai bila-bila. Tapi kalau tak ada jodoh sampai situ, tak apalah, kita kena redha. Dengan redha it's so simple kan, macam redha lah. Tapi bila kita dapat situasi tu, pengalaman tu, wow, saya bukannya macam happy-happy tau. Saya pun memang pergi counselling. It's not easy to let go things yang memang berat dalam hidup, yang memang memberi satu impact ataupun yelah kahwin kan. Semua ni dah berakhir, bersyukur alhamdulillah. Nak meneruskan kehidupan, dan masing-masing saya tak nak ada kaitan langsung, dan tak nak dah ada gambar saya dengan dia ke apa. Saya boleh minta padam, delete lah episod itu. Saya tak nak mengingat lah, saya pun nak fokus kerja kan. Kalau Melody nak insert gambar sikit-sikit masa yang interview ni boleh lakukan. Satu je. Media dapat menghidu tentang kata kes ni dah selesai apabila Nadia memuat naik di laman sosial Instagram. Akhirnya situasi gantung tak bertali tu sudah selesai dan kata tak nak dikaitkan dengan pihak sana. Jadi bagaimana, adakah akhiran you bersama dengan Muiz tu baik ataupun ada sedikit dalam hati tu ataupun bagaimana? Kita manusia biasa kan, mestilah ada hati dan perasaan yang macam mana. Tapi saya cuba, dan saya pun tahu dia pun macam kita masing-masing move on. Dia pada kehidupan dia, saya pada kehidupan saya. Kita tak naklah gaduh-gaduh. Saling maafilah. Saya pun minta maaf kepada dia dan keluarga ke apa. Saya forget about dia. Tak nak dah move on kita. Tak nak dikaitkan lagi. Tak nak dikaitkan lagi. Ya, terima kasih. Bermulanya perkara ini ada yang mengaitkan sebelum ni lah. Katanya puncanya daripada Nadia. Katanya Nadia yang curang, membuatkan hubungan ni tak baik, bergolak daripada pihak Nadia sendirilah. Walaupun saya pernah bertanya sebelum ini, tapi itu dalam keadaan Nadia belum bersedia untuk nak memberi sepenuh penjelasan. Jadi apa yang Nadia katakan bila dah selesai semuanya ni lah? Saya rasa benda-benda ni awal-awal mungkin tengah marah, kita pun tak tahu kan, kita tersalah cakap ke, kita apa ke. Saya pun tak tahu yang impact begitu besar. Saya ingatkan tak ada pun orang mengenali saya. Rupanya benda ni memberi impact dan membantu jugalah dari segi orang kata, oh orang kenal saya pula. Curang apa semua tu mungkin adalah yang tersalah cakap. Bila keadaan tengah panas kan, benda pun dah berakhir, dah tak nak cerita-cerita dah. Orang buat tu tak buat ke, kita terus cakap je. Faham tak? Tapi sekarang alhamdulillah saya dengan dia pun tak ada nak bermusuh-musuh, nak bercerita buruk ke, tak ada. Kita make it professional and we are okay dah. Situasi malam Jumaat lalu ataupun situasi 2 April lalu macam mana? Katanya dibuat di luar mahkamah kan, nak menunggu waktu mahkamah tu agak lama tarikh yang diberikan. Akhirnya korang buat di luar mahkamah kan untuk menyelesaikan secara baik. Saya memang sebenarnya kalau boleh nak selesaikan luar mahkamah dah lama, tapi mungkin inilah ada faktor ke apa kita tahu, dan menunggu court, menunggu tarikh court. Convict sekarang kes tak boleh buka banyak. Bila sama-sama macam okay, saya rasa nak cari luar mahkamah. Oh alhamdulillah, jomlah kita jumpa. Saya datang lawyer, dia datang lawyer. So 8.20 malam lah. So kita okay, terima kasih. Minta halalkan minum semua. Saya pun sangat bersyukur sebab tak ada anak lagi kan. Saya tak tahulah, mungkin saya yang tak ada anak ni pun rasa proses perceraian itu yang sangat memberi impact. Tapi yang ada anak tu mungkin lagi berat lah. Sekarang dalam tempoh edah. Tapi tempoh edah saya bekerja. Saya nak cakap terima kasih kepada semua yang mendoakan. Saya harap semua terus menyokong saya, kerjaya saya, mendoakan kebahagiaan dan mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan kepada seluruh rakyat Malaysia.
bagi saya ruang untuk selesaikan masalah ni professionally dengan baik dan dengan tenang tanpa pressure daripada mana-mana pihak lain yang tak berkaitan. Ya, masih lagi bersama kami dalam Melodi Galik ni. Sebenarnya tengah tengok Twitter-Twitter yang anda kirimkan, yang anda letakkan #Melodi TV3. Ramai yang bagi komen tentang Izlin, ada yang bagi komen tentang akhirnya rumah tangga Nadia Brian dan juga suaminya dah pun berakhir. Kan senang jawab, kata Puspanda. Dan ada lagi kat sini, boleh mengaku kawan dengan suami orang macam tu? Kita tak confirm lagi. Tadi kan dah dengar Izlin kata tak confirm lagi sebab mereka baru berkawan. Takkan nak berkawan pun tak boleh, betul tak? Kalau dah kahwin, lain cerita. Takutlah sebenarnya saya nak baca ni, panas sebenarnya cerita-cerita dekat dalam ni. Kan salah sebut kan, susah pula kita. Jadi sekarang ni saya nak bagi tahu kepada anda semua tentang kontroversi. Kan kita nak buat kontroversi kan? Bukan kita nak buat kontroversi. Kita nak throw kepada cerita kontroversi kita. Okey? Lepas satu, bak kata orang tak berkesudahan. Daripada kisah kahwin, langgar SOP katanya. Lepas tu pergi bercuti, langgar SOP lagi orang kata. Lepas tu kemarin ni jual slipper pun kontroversi juga. Tapi itu kita simpanlah kat ujung. Ada satu lagi pasangan yang dikatakan berbulan madu. Bukan Lofa dan Haris, tapi seorang lagi pasangan yang dikatakan telah memuat naik sesuatu di laman sosial mereka dengan meletakkan caption honeymoon kat situ. Dan didakwa mempelekehkan wartawan pula. Dah lah awak tulis honeymoon, lepas tu awak didakwa mempelekehkan wartawan juga. Tapi sebenarnya kita tak nak cakap banyak lah sebab orang yang punya badan tu sempat kita jumpa lah hari tu masa Melodi Raya punya rakaman yang akan bersiaran. Anda semua jangan lupa, Melodi Raya ada 2 episod raya ni. Raya keempat 1 episod. Lepas tu selang seminggu ada 1 lagi episod. Kita akan paparkan artis-artis yang datang, persembahan yang mantap dan juga cerita-cerita yang memang dahsyat. Tapi sekarang ni kita nak bersama Isahan dan juga Ristina yang dikatakan berbulan madu. Betul ke dia berbulan madu? Jom. Sudah pasti tak sesingkat ini cerita cinta. Sebut saja nama Ristina dan Isahan. Pasti yang sudah tahu akan isu hangat yang melibatkan mereka berdua selepas mendirikan rumah tangga. Ada yang mengatakan mereka pergi ke Sabah untuk berbulan madu setelah melihat gambar mereka beserta caption honeymoon di laman Instagram. Apa-apa pun, Melodi sempat bertemu dengan Ristina dan Isahan bagi mendapatkan kepastian. Ristina dan juga Isahan baru lepas berkahwin, jentik pula hati netizen dengan bercaption honeymoon. Melampau-lampau ni. Rentas negeri ni. Sayang. 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 Kita dah share out cerita yang sebenar lah untuk mengelakkan salah faham. Diorang kata pihak bertugas tak menjalankan tugas ke, ataupun kita mengambil kesempatan ke, kan? Sebab kita tak nak isu tu berpanjangan. Alhamdulillah benda tu dah tak ada apa-apa lagi dah. Kita anggap apa yang jadi tu adalah ujian selepas bernikah. Adakah benda tu sengaja dilakukan? Macam jentik sikitlah diorang ni, kita pergi honeymoon, kau kat KL duduklah kau seorang-seorang kat situ, gambar lobster berada di Nusa Kuyak. Hebat. Tidak pernah terlintas pun di hati ni untuk menyakitkan hati sesiapa, untuk menimbulkan salah faham. Tak pernah langsung. Riz dengan Isa cuma niat kat situ. Kita orang pergi atas urusan kerja dan kita orang berkongsi sedikit dengan followers yang suka tengok kita orang punya aktiviti. Mungkin ada salah di situ untuk #honeymoon. Biasalah kita orang excited kan nak pergi, dah lama tak pergi. Tapi orang salah faham, kita orang pergi honeymoon. Video yang Isa dengan Riz dengan ramai-ramai orang macam pegang satu produk. Mereka mengatakan macam tak payah nak wayang. Ambil je orang-orang kat situ. Pegang satu produk dah kata buat kerja. Apa komen korang tentang tu? So, apa yang dia cakap tu betul lah. Mungkin saya ambil orang dekat situ tapi saya lah yang tahu. So kalau masih ada yang mengatakan hal tu saya ambil orang dekat tepi tu buat video sekali, terpulang lah. Apa yang kita buat kan? Orang yang tak suka kita tetap dianggap benda tu salah. And video tu memang nampak macam buat-buat pun sebab kita orang terpaksa buat-buat. Sebab nak bagi tahu orang ramai. So kalau kata dia buat, it's true. Selama ni kita orang post video kerja kan, tak banyak views pun. Orang tak suka tengok pun. Ada juga yang mengatakan bahawa macam kalau Isa dan dengan Riz tak buat salah, kenapa perlu menggelabah? Kenapa nak gelabah, nak tegakkan kebenaran apa semua? Apa komen korang tentang tu? Tapi kan adik, sebenarnya Riz tak nampak langsung yang Isa gelabah ke
ke gelabah, memang kita tak gelabah langsung. Cuma masa tu kita orang dekat Sabah. Jadi Isa sebenarnya tak sabar nak balik KL sebab dia nak betulkan keadaan. Sebab bila dah betulkan keadaan, orang akan berhenti tulis, orang akan berhenti fitnah. Kita bukan gelabah, kita orang rasa macam terkilan. Kenapa isu tu terus digembar-gemburkan sedangkan tak bagi peluang untuk kita orang betulkan pun dulu. Cuma bila isu tu dibangkitkan setiap hari seolah-olah ada masalah peribadi dengan saya kan. So itu yang membuat saya marah tu. Yang terkilan lah kenapa perlu buat macam tu sedangkan saya tak ada masalah pun dengan awak. Kalau memang saya salah silakan tulislah saya salah. Tulis besar-besar. Tapi kalau saya betul, tulislah betul-betul saya tak salah. Bila dah perkara ini terjadi, Isahan kita nampak awak macam marah lah. Dah upload macam get lost bro. Mungkin bagi sesetengah orang agak kasar. Adakah macam dengan cara memarahi orang begitu boleh menutup sikit kesalahan apa yang awak buat? Tak boleh menutup kesalahan apa yang saya buat, tapi mungkin boleh memberi sedikit pengajaran kepada dia lah. Sebab mungkin kalau cakap dekat belakang ke apa ke, dia ni tak boleh nak faham ke kan. So kita cakap depan-depan je bagi orang ramai tahu jugalah apa yang awak buat sebenarnya. So maksudnya betul-betul dia nak. Bukan saya mereka-rekakan cerita, apa yang saya nyatakan secara terbuka tu adalah hal yang sebenar-benarnya berlaku. Seserang adik, sepanjang saya dalam industri saya tak pernah dilayan oleh wartawan seperti itu. Jadi saya pun turut marah, bukan Isa seorang. Adakah disebabkan provokasi itu terkeluarlah kata-kata yang macam bila keluar daripada bilik siasatan tu macam wartawan ni duduk tengah-tengah panas monyet pun tiba teduh. Adakah macam disebabkan terlalu marah keluar perkataan-perkataan macam tu seolah-olah Ristina mempelekehkan wartawan. Jauh sekali kita orang tak pernah terlintas pun nak mempelekehkan wartawan. Cuma kita ada masalah dengan individu tersebut sahaja di mana kita orang pergi settlekan dengan pihak polis, di balai polis, dia ada di situ dan dia bagi tahu yang kita 4 jam ke 5 jam dia tulis apa semua. Sedangkan benda itu tidak benar langsung. Sebab kita orang sampai, kita orang memang tunggu dulu polis sampai apa semua. Of course kita orang rasa marah sebab masa kita nak pergi kereta dia terus terjah kita orang macam tu. Macam saya rasa sangat-sangat rude jugalah. Kita bagi salam rude tak apa. Artikel yang ditulis Ristina dan Isa rentas negeri. Okey, tapi bila kita orang dah betulkan dengan polis yang kita orang tak bersalah, tak ada pun tulis yang Ristina dan Isa tak bersalah. Tidak ada. Bagi Riz kan adik, bila kita sama industri wartawan dan juga artis adalah saling berhubung. Apa salahnya kalau kita orang tersalah tag, tersalah post, backup lah sama sebab kita sama nak sebab kita orang tak buat salah. Jadi bukan terus memburukkan kita. Dia kena berhati-hati dengan apa yang dia tulis. Sebab kalau dia salah tulis, itu dah dikira aniaya orang. Apabila kes rentas negeri bercuti-cuti ni terkeluar, okey disebabkan ada Insta famous, artis-artis yang dah merentas negeri disebabkan itu. Ketat syarat-syarat keluar ni menjadi netizen-netizen di luar sana disebabkan korang, orang lain pun masalah. Disebabkan korang, orang nak kena list pula satu. Day 1 apa buat, day 2 apa buat. Punca lah. Bagi Riz sendirilah, personally benda tu bukan disebabkan kita orang pun. Mungkin pihak berkuasa buat benda tu diperketatkan mungkin atas faktor-faktor lain untuk keselamatan kita semua, kita tak tahu kan. Serahkan kepada pihak berkuasa, dia orang tahulah kerja dia orang. Dia marah tu. Jangan marah. Ya, kita sama-sama jaga. Faham tu, kita sama-sama minta maaf kan. Terima kasih juga kat Melody sebab inilah peluang untuk kita orang nak betulkan keadaan. Sebab kita orang tak ada peluang nak betulkan keadaan kepada semua netizen kan. Sebab kita orang perlu juga benda-benda macam ni untuk betulkan balik. Apa yang kita sebutkan ni daripada kita sendiri, tidak dimanipulasikan. Itu dia diharapkan penjelasan itu sedikit dah pun menjernihkan keadaan. Itu dia kita harapkan sedikit keterangan mereka tu dah menjernihkan keadaan. Jangan spekulate, jangan tambah sebut perasa lah kepada cerita yang dah memang sudah keruh sekarang ni. Kita harapkan mereka belajar daripada kesilapan tu dan jangan ulangi kesalahan tersebut. Dan sebenarnya saya nak beritahu ramai kepada anda, ada juga orang yang dapat pelepasan. Contohnya mereka dah sediakan dokumen dan sebagainya, pergi ke balai polis dapat pelepasan tetapi tidak dikongsikan di sosial media. Tahu-tahu dia dah ada dah dekat Sabah lah, dekat Langkawi lah, dekat sana, dekat sini. Jadi bila kita tengok mereka ada dekat sana, dekat sini, macam mana dia orang rentas negeri? Itu yang menyebabkan spekulasi itu timbul. Jadi kepada hati-hati kita, mungkin kurang-kurangkan berkongsi dan kepada netizen jangan spekulate. Kita husnuzon, kita dapatkan keterangan daripada pihak tu sama ada mereka betul ataupun tidak. Jadi sekarang ini kita akan berehat seketika dan kita akan kembali dengan cerita yang tak berkesudahan selepas ini. Bagi saya ruang untuk selesaikan masalah ini professionally dengan baik dan dengan tenang tanpa pressure daripada mana-mana pihak lain yang tak berkaitan. Sepanjang minggu ini, kecoh tentang isu majlis pernikahan pelakon, pengacara dan juga usahawan popular Nur Niloufar bersama dengan Haris Ismail. Tak habis lagi dengan isu itu, muncul pula isu Niloufar dan juga suami didakwa merentas negeri untuk berbulan madu di Langkawi. Melody cuba untuk mendapatkan kenyataan pengacara ini ketika di majlis kerjasama aplikasi The Nor bersama dengan sebuah syarikat tempatan. Isnin lalu, Melody berkesempatan menghadiri majlis pelancaran aplikasi The Nor yang bekerjasama dengan sebuah jenama selipar, Murah Rezeki Niloufar.
apa-apa bentuk rezeki yang saya terima bersama suami ataupun saya sendiri, yang paling saya utamakan adalah keberkatan tu. Kalau kita spend so much time atau kejar sana sini tapi tak ada berkat ni, kita penat saja, wasted saja. Saya sangat tekankan kepada keberkatan dalam setiap perkara yang saya buat. Kehidupan selepas berkahwin ni orang kata dah seminggu kan? Macam mana agaknya? Stressful betul nak jawab benda ni. Okey, semua baik. Alhamdulillah, semua baik. Ketika sidang media berlangsung, ini pula komen Nilofa berikutan isu SOP ketika majlis pernikahan beliau. Saya pun respect semua orang nak hadir ke sini pun ada nak tanya benda yang sama. Tapi saya juga nak mintalah kepada rakan media yang saya lama saya kenal untuk berikan ruang supaya saya boleh selesaikan hal ini professionally bersama dengan pihak yang berkenaan. Saya tak nak ulas panjang-panjang, tak nak memudaratkan keadaan. Bagi saya ruang untuk selesaikan dengan baik. Pihak wedding planner you dan juga PA you telah hadir ke Balai Polis untuk membantu siasatan kan? Saya mendapat tahu bahawa Lofa dan juga suami bakal membantu juga siasatan. Jadi bila agaknya you akan hadir ke Balai Polis? Sama juga jawapan saya, bagi saya ruang untuk selesaikan masalah ni professionally dengan baik dan dengan tenang, tanpa pressure daripada mana-mana pihak lain yang tak berkaitan. Lofa telah mengeluarkan kenyataan kan, maksudnya pihak Chatham sendiri mengatakan bahawa you ke Langkawi untuk orang kata urusan kerja. Namun orang kata ramai yang tidak berpuas hati apabila Lofa sering memuat naik gambar dan juga video seolah-olah you macam honeymoon lah dengan Haris. Regarding my work, saya memang ada plan kerja yang mungkin dibuat sebulan ataupun lebih daripada sebulan perancangan. Bukannya kita buat semua on the spot. InsyaAllah kita akan buka beberapa outlet di sana. Sebelum puasa tu saya cuba nak kerjakan dan settlekan apa yang perlu. Alhamdulillah dapat dibuat pada minggu lepas. In fact, setelah benda ni jadi, this whole impact daripada public, malah kita ditawarkan untuk buka lebih daripada satu cawangan pun. Terima kasih jugalah untuk anda semua memberi free marketing kepada saya dan membuka rezeki kepada saya. Saya tak perlu cakap, oh kenapa saya kena bagi time ni, kenapa saya buat itu dan ini. Ada sebab-sebab ataupun sebab-sebab tersendiri mengikut keadaan dan keperluan saya pada ketika itu. I don't need to give further details about every little things that I'm going to do. Saya mengucapkan selamat menyambut Ramadan, bulan mulia, bulan penuh barakah kepada anda semua penonton Melodi. Semoga Ramadan kali ini kita dapat mengumpul pahala sebanyak mungkin dan dapat manfaat daripada bulan ini. Jangan sia-siakan. Jangan kita biarkan bulan ini berlalu tanpa mendapatkan ampun daripada Allah SWT. Dan pada Jumaat, Nilofa telah menghantar satu video berdurasi 2 minit kepada pihak media untuk menjelaskan perkembangan tentang kes melibatkan dirinya. Penjelasan dan juga pencerahan tentang dua perkara, iaitu tentang majlis perkahwinan saya baru-baru ini dan juga isu rentas negeri Kepulauan Langkawi. Saya buat hari ini kerana hari ini alhamdulillah selesai. Saya dan keluarga saya, suami dan keluarganya hadir ke Balai Polis Jangwangi untuk beri kerjasama dan juga keterangan untuk bantu siasatan pihak berkuasa. Saya dan suami pergi pada awal minggu ni dan keluarga suami pergi few days ago dan keluarga saya pergi pada hari ini. Alhamdulillah untuk kehadiran ke Balai Polis selesai. Kalau kita tengok ada banyak bagai versi cerita dekat luar sana berkaitan dengan dua hal isu ini dan saya seikhlas hatinya mohon maaf atas segala kesalahan SOP dalam pengetahuan saya maupun di luar pengetahuan saya tentang dua isu ini. Saya dan suami mengakui dan menerima dengan hati yang terbuka segala keputusan dan juga tindakan daripada pihak berkuasa. Sekali lagi saya nak mohon maaf kerana kurang menjaga sensitiviti tentang hal ini. Ada banyak perkara yang saya terlepas pandang. Saya patutnya memberi contoh yang lebih baik mengenai hal itu. Melodi doakan terbaik buat Nilofa. Kata burung tu tadi. Saya sampai tak dengar apa Lofa cakap sebab fokuskan kat burung tu. Tapi apa-apa pun, cuba korang bayangkan, letakkan diri korang dalam kasut Nur Nilofa binti Muhammad Noor. Kahwin jadi isu. Nak buka cawangan chain drink restoran pun jadi isu. Lancarkan selipar pun jadi isu. Apa-apa pun bertabahlah Lofa. Dunia ini penuh cabaran. Tapi bak kata Lofa lah, ada kontroversi-kontroversi ni sebenarnya free publicity. All publicity, all controversy is good publicity. Okay? Jadi kepada Lofa dan juga Haris, tabah-tabahkanlah. Saya tahu mesti Haris sekarang tengah culture shock. Apa ni? Apa yang terjadi ni? Semua benda dibuat salah kan? Tapi nak buat macam mana? Anda dah berkahwin dengan salah seorang wanita yang famous dekat Malaysia. Jadi itu antara cabaran-cabaran yang perlu anda hadapi. Apa pun, bak kata Lofa tadilah, kita dah nak puasa ni guys. Suci-sucikan hati, makan banyak kurma insya-Allah bulan puasa ni, dan jangan lupa untuk banyakkan ibadah supaya kita dapat menggunakan bulan yang penuh barakah ni sebaik-baiknya. Dan jangan lupa macam saya katakan tadi, kita baru saja selesai rakaman Melodi Raya selama 2 episod guys. Episod pertama akan bersiaran pada 4 raya yang menampilkan ramai-ramai artis dan juga kita juga ada segmen khas di mana kita satukan mereka yang bergaduh bertelingkah selama ini dalam Melodi Raya. Memang
terbaik. Apa-apa pun, tingkatkan prestasi, kurangkan kontroversi dan juga berdiri di atas bakat sendiri. Saya mewakili semua warga kerja Melody mengucapkan selamat berpuasa. Semoga bulan puasa ini memberikan 1000 hidayah kepada kita semua. Assalamualaikum.